Kita tak suka dengan idea dia, cukup berhenti setakat tu. Kita tak suka dengan pandangan dia, cukup. Tapi bila meletakkan satu benda yang langsung tak ada asas pada dia, ni adalah kecelaruan yang paling besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pagi yang mulia lagi penuh keberkahan ini kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang istimewa ini. Tiada lain dan tiada bukan berkumpulnya kita adalah semata-mata untuk mencari dan merebut sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberi dan dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini dikira sebagai salah satu bentuk ibadah dan diganjarkan dengan pahala. Di samping senantiasa kita mengharapkan rahmat dan keberkatan dari sisinya di dalam kehidupan dan mencapai redha serta keampunan daripadanya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, tujuan saya pada hari ini berada di hadapan tuan-tuan bukanlah bermaksud saya yang paling alim, saya yang paling mengetahui, saya yang paling berilmu, berinformasi dan sebagainya, tidak sekali-kali. Tetapi kedatangan dan kehadiran saya adalah semata-mata atas perkongsian. Kerana setiap manusia itu ada kelebihan yang diberi dan dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kira kelebihan apa yang dikurniakan dan diberikan, istimewa apa yang dianugerahkan oleh Allah, kita juga kena mengingati satu perkara. Di sebalik kelebihan dan keistimewaan yang Allah bagi, sememangnya tersirat juga kelemahan-kelemahan dan kekurangan dalam diri kita, yang mana di sebalik kekurangan dan kelemahan itulah kita nak tampung dengan menumpang ilmu-ilmu daripada manusia lain. Itulah yang sentiasa kita lakukan hampir setiap hari dalam usaha kita untuk mendapatkan pelbagai jenis disiplin ilmu. Jadi jangan sombong, jangan bongkak, jangan kita takabur dengan setiap yang diberi dan dianugerahkan oleh Allah. Kecuali untuk memperbanyakkan, hendaklah kita berkongsi hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama silam. Mereka belajar daripada banyak guru, mereka belajar daripada banyak syekh. Di samping mereka menyebarkan dan berkongsi ilmu tadi, mereka bertemu sesama mereka, manusia-manusia yang alim, untuk berdialog,
untuk bersemuka, untuk bertukar-tukar fikiran. Ini adalah amalan-amalan mulia yang ditinggalkan oleh guru-guru generasi-generasi yang terdahulu. Berbalik kepada persoalan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, iaitu wacana tajuk yang disebutkan ialah berkenaan dengan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Suka saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, di mana-mana pun majlis, memang tuan-tuan akan bertemu dengan tajuk-tajuk yang bombastik seperti ini. Bila kita tengok seorang ustaz, seorang pendai, seorang pendakwah akan mengupas tajuk-tajuk yang diberi sedemikian. Apa yang saya ingin sebutkan ialah, di samping kita nak mengejar ilmu-ilmu dan tajuk-tajuk yang dikupas, apa yang tujuan aku datang hari ini nak mengambil atas tajuk tadi, ilmunya hebat Al-Quran tang mana, aku nak ambil keajaiban Al-Quran tang mana, berbisanya Al-Quran tang mana, hebatnya Al-Quran tang mana. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa Quran tu kita baca ke tak? Ni kita nak pi tajwid sana, tajwid sini, belajar sana, belajar sini, ceramah sana, ceramah sini. Hari ni pi mana kehebatan Al-Quran? Bila tanya Al-Quran sendiri baca ke tak? Al-Quran tak baca ustaz. Tajuk apa? Keajaiban Al-Quran. Hebat ustaz tadi kupah. Hang sendiri hari-hari baca Quran ke tak? Oh, saya sendiri tak baca pun Quran. Faham tak maksud saya? Yang kita nak, di samping kita belajar sesuatu dan benda yang baru dalam hidup kita atas nama tajuk-tajuk tadi, jangan sesekali kita lupa dan tinggalkan Al-Quran. Bahasa paling mudah, Al-Quran kena dijadikan sebagai bacaan harian bagi kita umat Islam. Kenapa kita umat Islam mesti meninggalkan Al-Quran? Ini adalah jawapan-jawapan yang kita tunggu. Kenapa mesti kita meninggalkan Al-Quran sedangkan kita mengaku kita orang Islam? Kita mengaku kita pembawa Islam. Kita mengaku kita pendakwah Islam. Kita mengaku kita pejuang Islam. Kita mengaku kita menyebarkan Islam. Amat-amat tidak logik sekiranya kita dan Al-Quran amat jauh dan besar perbezaannya. Lebih-lebih lagi yang mengaku title tadi Al-Quran tu tak duduk dekat dengan kita. Al-Quran tak berkawan dengan kita. Al-Quran tak bersahabat dan tidak akrab dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadikan Al-Quran itu sebagai teman sebaik-baik teman. Dia adalah teman di waktu susah dan waktu senangnya kita. Dia adalah teman di waktu kita bangkit dan kita jatuh. Dialah teman di waktu kita mempunyai kawan ataupun kita keseorangan dan kesepian. Itulah Al-Quran. Dan hari ini bila kita nak membicarakan tentang keajaiban Al-Quran, kita harus tahu dan kenal apa itu Quran. Sebelum kita nak pi pada kehebatan, sebelum nak pi pada keagungan, kena tahu apa itu Quran. Secara biasa Al-Quran disebutkan oleh ulama-ulama apa dia? Kalamullah. Ada ulama menyebut Al-Mu'jiz, Al-Munazzal ala qalbi Rasulillah, Al-Manqul ilaina bitawattur, Al-Muta'abbud bitilawatih. Ini adalah ungkapan-ungkapan dan perkataan-perkataan daripada ulama bila mereka membicarakan tentang frasa Al-Quran. Kita ambil contoh yang pertama, kalamullah. Bila membicarakan tentang kalam Allah, walaupun kita tahu dalam perbahasan ilmu tauhid ada yang membicarakan kalam Allah daripada dua pembahagian yang disebut sebagai kalam nafsi dan kalam lafzi. Ada juga memaknakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disebut sebagai lafaz al-munazzal, kemudian al-maktub bainal masahif, al-makru' bil lisan.
Al-lafzu fis sudur, ini adalah Al-Quran dalam bentuk baharu, yaitu kalam lafzi Allah yang diambil ibarah, ungkapan-ungkapannya dalam membentuk Al-Quran yang sampai pada kita pada hari ini. Tapi bukan tujuan kita nak memperbahaskan tentang dua jenis pembahagian kalam tadi. Yang kita nak bawa ialah kita sedang berhadapan dengan kalam Allah, firman Allah, kata-kata Allah yang datang daripada pencipta kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sebagai seorang manusia biasa, kita amat menyenangi perkataan-perkataan, suara-suara yang kedengaran pada telinga kita bagi orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita senangi. Ni kalam yang datang daripada manusia yang sama level, sama jenis dengan kita pun, kita dah taruh benda yang dipanggil asyik, kita dah taruh benda yang dipanggil rindu, kita dah taruh benda yang dipanggil idola, kita dah taruh benda yang dipanggil minat. Sebagai contoh, kita ambil suara-suara penyanyi. Ni bukan kalam Allah, tapi kalam yang lahir daripada manusia yang sama macam kita. Kita meminati satu sosok figure dan personality penyanyi kerana bagi kita suara dia memukau, suara dia mengagumkan, suara dia menusuk kalbu. Tak kiralah penyanyi mana yang anda minat, ni suara daripada makhluk biasa pun anda jadi tak keruan. Mari dengar lagu dia nyanyi, mari dengar lagu dia nyanyi, mari dengar lagu dia ni. Oh, sedap sungguh suara dia, tinggi sungguh key dia, dalam sungguh makna dia, menusuk sungguh melodi dia. Tu baru tahap manusia kita dah simpan benda-benda macam tu. Dan bila simpan benda macam tu, kita duk ulang dengar. Kerana bagi kita sesuatu yang menarik pada hati kita untuk diterjemahkan hal-hal dalam bentuk suara yang diperdengarkan tadi. Tu kita ambil contoh penyanyi. Bagaimana yang jenis meminati suara-suara qori. Dia dengar semua qori daripada Mesir. Oh, sedap sungguh bacaan dia. Dia dengar qori daripada Arab Saudi. Syahdu sungguh, merdu sungguh bacaan dia. Dia dengar qori-qori daripada mana belahan dunia, dengan bentuk-bentuk cara bacaan, taronumnya, keindahan bahasanya. Semua ni menarik minat dia, menarik rasa nak ulang-ulang bacaan tadi. Ni baru suara manusia. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, kalau kita kembali dalam bentuk personal individu, contoh orang yang sedang bercinta. Orang yang sedang bercinta ni biasanya buat dating, berjumpa. Lepas tu kalau telefon berjam-jam. Lepas kahwin tu 3 minit pun malas nak cakap dengan bini dia. Dah, benda ni berlaku hak berjam-jam belum kahwin. Macam-macam cerita keluar. Walaupun hakikat sebenar, kalau orang lain dengar suara awet dia tu langsung tak sedap. Tapi di mata pakwa dia macam mana? Suara ayang merdu sungguh. Masa bercinta, abang tak puas sampai telefon 3 jam, 5 jam, sedap sungguh. Tapi lepas kahwin 3 minit pun tak mau cakap. Tapi nak habaq di sini, bila orang tu rapat, orang tu kita cinta, kita jadi senang dengan perkataan-perkataan dia. Tapi tuan-tuan, sekarang bukan berhadapan dengan bentuk perkataan-perkataan macam ini. Tapi tuan-tuan berhadapan dengan kalam daripada pencipta tuan-tuan, Allah Rabbul Alamin. Bila berhadapan dengan kalam Allah, apa perasaan tuan-tuan? Adakah tuan-tuan langsung tidak mempunyai perasaan bila berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran? Adakah tuan langsung tidak mempunyai perasaan bila dialunkan ayat-ayat Al-Quran? Apakah tuan-tuan langsung tidak mempunyai perasaan bila diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran? Berbalik kepada persoalan ini ialah penghayatan. Ramai di antara kita hari ini yang membaca Al-Quran, ya tuan-tuan. Dengan sifat bacaan Al-Quran, kita sudah mendapat apa yang disebut sebagai pahala. 1 huruf bersamaan dengan berapa?
10 pahala sekadar bacaan. Bagaimana pula bacaan yang difahami isi-isi kandungannya? Bagaimana sekiranya lebih jauh isi-isi kandungan ini diberi penghayatan, dan lebih jauh selepas penghayatan dibawa untuk diamalkan dan dipraktikalkan dalam kehidupan seharian. Jadi tuntutan-tuntutan Al-Quran atas seorang manusia itu begitu besar dan begitu luas. Bukan setakat berhenti pada baca Quran, habis cerita kita dengan Quran. Tidak demikian tuan-tuan. Kerana dalam Al-Quran, ayat yang sedang kita baca ada banyak tuntutan-tuntutan keimanan atas kehidupan kita sebagai manusia. Bila sebut dia adalah kalam Allah, bererti apa? Bererti kita sedang berbicara dengan Allah, kita sedang bercakap dengan Allah, kita sedang bersembang dengan Allah. Seolah-olah kita membacakan kembali firman-firman Allah, perkataan Allah tadi secara recycle. Perkataan ni bukan kehendak kita, bukan perkataan kita, tetapi perkataan Allah yang kita sebut balik. Tuan-tuan boleh gambarkan tak? Tuan-tuan sekarang berhadapan dengan pertuturan daripada Allah yang sedang menceritakan sesuatu kepada anda. Anda duk baca Quran ni, anda duk ulang balik, recycle balik keterangan-keterangan daripada Allah, bukan kepada orang lain, kepada anda. Bila kepada anda, anda rasa mau tahu atau tak mau tahu dah apa Allah yang nak cerita dan nak beritakan padaku ni. Kalaulah bos kita hantar pesanan, kita cepat ambil reaction dan tindakan. Bos call ni, bos message ni, bos WhatsApp ni, mesti benda penting. Majikan kita, mesti benda penting. Orang atasan kita, mesti benda penting. Tengok mesej bini kita, kawan ni nak suruh aku beli nasi lemak, nasi bungkus ni, tak baca pun. Kawan hak baik kita, nak apa ni, letak dulu. Tapi bila orang atas, orang hak besar, tak boleh ni, bos ni kena buka cepat. Oh, dia suruh buat minit mesyuarat, majikan dia suruh sedia dewan, hak ni suruh ni. Kita rasa benda ni penting. Tapi bila anda baca ayat-ayat tadi, anda sedang mengulang-ulang, anda sedang recycle. Apa yang Allah nak cerita, apa yang Allah nak beritakan pada anda, ayat-ayat itu adalah keterangan bagi anda. Bila dia datang daripada Allah, di mana perasaan anda berhadapan dengan ayat-ayat tadi, tuan-tuan dan puan? Apa perasaan anda? Dan inilah yang kita perlu akui, kita kurang daripada sudut ini. Inilah yang disebut di akhir zaman kita sudah kehilangan satu sifat yang paling penting yang Rasulullah sebut dalam 3 yang terakhir, al-ihsan. Kita dah banyak hari ini kekeringan, kekontangan dan kehilangan apa yang disebut sebagai al-ihsan. Apa dia al-ihsan, tuan-tuan? Fa akhbirni anil ihsan. Apa Jambi jawab? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah seperti kamu beribadah, mengibadahi Allah, menyembah Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Suatu perkara yang kita tak boleh gambarkan dan bayangkan. Ini perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah. Kita semayang, kita buat ibadah, kita buat amalan seolah-olah kita nampak Allah. Sedangkan dalam perbahasan ilmu tauhid sebelum ini, Allah adalah suatu zat yang kita sebut sebagai sesuatu yang tak boleh nak digambarkan, tak boleh dibayangkan, tak boleh difantasikan, tak boleh dikhayalkan, tak boleh dirupa bentukkan. Tapi di sini Rasulullah suruh bayangkan kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak mampu untuk melakukan demikian, ingat dan yakinlah bahawa Allah senantiasa melihat kamu. Ihsan itu ialah satu jenis perasaan yang dipanggil rasa. Rasa inilah yang dah kena cantas daripada jiwa kita. Rasa inilah yang dah semakin pupus. Rasa Allah sedang tengok kita. Rasa Allah sedang melihat kita.
Rasa Allah sedang mengawasi kita, hak ni hilang, hak ni pupus. Bukan tahu, bukan faham. Tahu lain, faham lain, rasa lain. Tuan-tuan nak tahu benda ni betul atau tidak, lihat kepada pelaku-pelaku maksiat dan dosa yang ada di kalangan kita pada hari ini. Sama ada dia melakukan dosa besar atau dia melakukan dosa kecil. Seorang tu yang mana dah terlepas buat sesuatu dosa. Contohnya dia kebah duit tabung masjid. Contoh. Bila kita tangkap dia, kita tanya secara jujur. Kita tanya secara jujur. Kamu tahu tak bahawa Allah itu maha melihat? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab tahu ke tak tahu? Orang yang kebah duit masjid ni. Dia jujur, dia tahu. Ya, saya tahu Allah maha melihat. Dari sudut tahu, semua orang tahu. Kamu faham tak apa maksud Allah maha melihat? Ya, saya faham. Maksudnya duduk mana-mana pun Allah lihat, Allah tengok kita, ya. Yang jadi kamu nak ambil duit masjid, why? Sebab dia cuma tahu, dia cuma faham. Tapi yang tak ada pada dia, rasa Allah sedang tengok dia. Bila rasa ni hilang, rasa ni mati, apa dosa, apa maksiat pun manusia sanggup buat dalam keadaan dia tahu dan dia faham. Tanya sesiapa pun orang Islam, contoh kalau dia terlepas minum arak hari ni, dia tahu minum tu haram. Dia tahu waktu dia minum Allah tengok dia. Dia faham apa maksud Allah sedang tengok dosa dia. Tapi yang jadi terlepas nak minum juga sebab rasa Allah tengok tak ada. Dosa apapun rasa Allah tengok tak ada pada dia, rasa tu. Tahu, faham, rasa mati, habislah. Macam orang mati rasa malu, tuan-tuan. Dia tahu apa benda yang memalukan. Kalau buat benda ni boleh memalukan, tapi dia buat juga, orang kata hang tak malu ke? Hang tak rasa malu ke orang duk tengok, orang duk kata? Sebab mati dah rasa malu. Kau aku nak buat apa-apa? Sebab rasa tu dah mati. Sama juga orang yang bila rasa mati kecapan pada lidah. Seronok tak, tuan-tuan? Orang lain makan, oh, berperisa. Seolah-olah ulasan dia macam pengacara jalan-jalan cari makan. Cukup berperisa dengan pedasnya, lemaknya. Seronok tengok. Orang boleh ada rasa. Ni pula manis sangat, tawak sangat ustaz, masin sangat. Mari kawan tu, mari rasa apa pun, hak mati rasa. Saya tak rasa apa-apa. Seronok dah hidup macam ni. Orang lain tu dengar hak ni manisnya, kita tak ada rasa apa. Hak ni rasa masin sangat, mai aku try, tak ada rasa apa. Hak ni tawak sikit, kita mai try, tak ada rasa apa. Seronok dah hidup macam tu, tuan-tuan. Bila berhadapan dengan makan dan minum kita. Hal yang sama pernah berlaku pada salah seorang jutawan minyak dulu. Tentu orang semua kenal siapa dia, Rockefeller. Rockefeller nak cakap orang kaya tapi sifat kedekut, tuan-tuan. Dulu tahun 1976 seingat saya, dia ada satu kapal besar ni yang lalu ikut jalan laut. Yang mana kapal ni akan bawa minyak-minyak dagangan dia ke suatu tempat. Jadi dia kena bayar harga kapal ni. Jadi bila sampai tengah jalan kapal ni, tiba-tiba dapat berita bahawa tengah laut ni ombak ni mengganas, ombak ni menggelombang. Jadi orang yang duduk atas kapal tu recall balik kat dia. Kata tuan, bahawa kapal hak bawa minyak kita ni, saya tengok keadaan gaya dia ni boleh membahayakan kapal dan minyak hak bawa ni. Sebelum ni tuan ada ambil insurans tak minyak kita ni? Minyak hak saya sedang bawa ni tuan ambil insurans tak? Oh, tak ambil. Tapi saya sarankan sebelum jadi apa-apa atas kapal dan minyak yang saya bawa, tuan uruskan insurans. Jadi berapa pula kena bayar, tuan-tuan? Insurans hak kena bayar tu tambahnya tak banyak, lebih kurang beribu-ribu je. Tapi jenis orang yang kaya jenis kedekut ni bagi dia besar. Jadi dia tak mau bayar. Bila tak mau bayar, jadi sesuatu yang tak elok pada kapal dia. Baru dia menyesal, ruginya aku tak bayar.
Padahal kalau bayar tak ada apa pun, dia boleh claim atas apa yang berlaku. Jadi sebab perkara tu dia jadi murung, sedih, padahal harta dia, aset dia berlambak lagi. Tapi dia tak boleh fikir benda sekecil tu kena kat dia. Dia fikir suatu benda musibah yang besar. Last kali tahap lebih jauh, Allah bagi hilang rasa. Hilang rasa pada lidah dia. Tuan-tuan tengok apa jadi. Bila dia nak makan, orang kaya, dia upah seorang penterjemah. Penterjemah duduk sebelah dia waktu dia makan. Waktu dia makan bubuk contoh, rasa tak ada, kawan tu pun pergi duduk dekat dengan dia. Manis tuan, manis, manis. Dia rasa manis tu daripada ucapan hak masuk dalam telinga, tapi tak ada rasa pada diri dia. Kalau makan sup sikit, masin dan berlemak tuan, masin dan berlemak. Jadi dia rasa masin dan berlemak tu ikut selera orang hak cakap kat dia je. Dia sendiri tak ada rasa dah masin dengan lemak. Jadi tuan-tuan perlu jadi macam tu ke? Hak lidah betul kita sendiri tak boleh nak rasa, kita makan apa orang lain tolong cakap. Nak ke bang hidup macam tu? Oh manis ustaz, manis. Kita sendiri tak ada rasa dah. Makan nak ni, masin ustaz, masin ustaz. Jadi jangan bagi kita tak ada rasa pada Al-Quran. Ingat tuan-tuan, selalu saya sebut dah sebelum ni, kita hari ni kita sedar kelemahan dan kekurangan kita. Dalam lemah dan kurang kita hari ni tuan-tuan, Allah masih lekatkan hati kita dengan Quran. Kita tahu kita banyak dosa, kita tahu kita banyak maksiat, kita tahu kita banyak buat benda-benda yang Allah marah dan Allah murka. Tapi hati kita masih dekat dengan Al-Quran. Hari ini bila kita tengok Al-Quran, kita hormat Quran, kita sayang Quran, kita kilik Quran. Kalau terjatuh cepat-cepat ambil, cepat-cepat kucuk, cepat-cepat muliakan kembali Quran. Bila orang baca Quran, kita seronok. Bila orang pegang Quran, kita seronok. Bila orang belajar Al-Quran, kita seronok. Alhamdulillah, dalam keadaan lemah serba-serbi tadi, Allah tak hilangkan sifat tu pada Quran. Cuba tuan-tuan bayangkan, satu masa kalau Allah letak dalam hati kita tengok Al-Quran pun kita rasa benci, apa jadi tuan-tuan? Kalau satu masa dengar orang baru nak start baca Quran, kita dah cakap meluatnya aku dengar suara orang ni. Suatu masa bila orang nak tegakkan hukum-hukum Allah, kita yang akan jadi penentang kepada penegak hukum-hukum tu, apa akan jadi tuan-tuan? Sekarang Alhamdulillah, kita sebut tadi dalam segala sifat kelemahan dan kekurangan, Allah tak cabut rasa tu tuan-tuan. Satu masa tengok Quran benci, satu masa tengok Quran serabut kepala, satu masa tengok Quran rasa rimas, satu masa tengok Quran rasa malas. Bila mana Allah dah letakkan perasaan tu pada kita, itulah tandanya Allah sedang menghinakan kita tuan-tuan. Itu perlu kita sedar. Sebab itulah Quran kena rapat. Why kena rapat? Perkataan Allah, tak ada benda lain dah. Dulu sahabat-sahabat diberikan Rasulullah oleh Allah. Kita tidak diberikan peluang keemasan tersebut. Kita hidup di zaman selepas Rasulullah dah lama tinggalkan kita. Rasulullah dah wafat, tapi Rasulullah meninggalkan dua benda. Pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah-sunnah dia. Jadi kita kena terima baik dan follow dengan sebaik-baiknya dua sumber yang Allah bagi. Yang inilah disebut antara mukjizat Rasulullah. Sebab mukjizat ni terbahagi kepada dua. Satu disebut mukjizat hissi, satu disebut mukjizat maknawi. Kalau Quran, mukjizat hissi ke mukjizat maknawi? Adik-adik nak belajar ni, hissi ke maknawi? Hissi pun tak pernah dengar ustaz, maknawi pun tak pernah dengar. Hak dengarnya maknawi, nama orang. Baik, Al-Quran hari ini adalah mukjizat maknawi yang dijaga kelangsungannya, yang terjamin kesahihannya tanpa sebarang kelemahan dan kekurangan sampai hari kiamat. Walaupun Rasulullah telah wafat, ini mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang ada pada Rasulullah,
yang mana mukjizat ini berlangsung semasa hayat Rasulullah semata-mata, dan mukjizat ini berlalu dan pergi bersama dengan kewafatan Rasulullah, tidak akan berulang sama sekali buat kali yang kedua. Dia tak ada second coming. Contoh, zaman tu Rasulullah belah bulan. Bila Rasulullah wafat, ada lagi tak peristiwa pembelahan bulan kali kedua? Tak ada dah. Dia hanya ada pada zaman Rasulullah hidup, Rasulullah wafat, habis cerita. Zaman Rasulullah keluar air daripada celah-celah jari Rasulullah. Ini mukjizat hissi. Bila Rasulullah wafat, tak ada dah keluar. Dah Rasulullah wafat. Batu bercakap dengan Rasulullah, batu menyampaikan salam pada Rasulullah. Ini mukjizat hissi. Unta bersembang dengan Rasulullah, pohon tamar menangis kerana Rasulullah. Semua benda-benda yang melibatkan ketika hayat Rasulullah masih hidup, mukjizat hissi yang mampu dilihat, mampu ditengok, mampu direkomendasikan oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Bila Rasulullah wafat, benda itu dah berlalu bersama kewafatan Rasulullah. Walaupun hari ini ada sebilangan mungkin yang diberi oleh Allah benda yang sama, tetapi tidak lagi dinamakan sebagai mukjizat. Contoh, kalau dulu keluar air kot tangan, sebab benda tu keluar dari tangan Rasulullah, kita panggil mukjizat. Dan Rasulullah dah wafat, tiba-tiba hari ini ada orang yang Allah bagi kelebihan, keluar air juga. Adakah dia nak kata, aku ada mukjizat sama seperti Nabi? Kalau setakat dia kata, aku ada kelebihan, mungkin aku ada karamah, mungkin Allah bagi luar biasa, keluar ayat, okey lagi. Tapi kalau dia sebut mukjizat, itu adalah pembohongan dan penipuan. Benda yang sama mungkin boleh berlaku, tapi bukan lagi di atas namakan mukjizat. Mukjizat adalah apa yang ditentukan oleh Allah ke atas para nabi dan para rasul untuk memberi pengukuhan kebenaran atas kenabian dan kerasulan mereka. Walaupun demikian tuan-tuan, walaupun dua pembahagian hissi dan maknawi, Al-Quran ini ada mukjizat-mukjizat dalam bentuk yang berlainan dan berbeza. Sebagai contoh, mukjizat Al-Quran adalah dari segi bahasa. Inilah keajaiban Al-Quran. Buka surah Zukhruf ayat 1 hingga 3. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran turun dalam bahasa Arab sesuai dengan orang-orang yang diturunkan Al-Quran pada masa itu bernabi dan berasulkan Muhammad yang berbangsa Arab Quraisy. Kita tengok Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, sesuailah orang-orang Bani Israel yang pada masa itu menggunakan perantaraan bahasa Ibrani. Jadi Taurat turun dalam bahasa Ibrani, juga bersesuaian dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Isa pada masa itu yang menggunakan bahasa Aramaik kuno, Syriani kuno. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi yang berbangsa Arab, dan dia nak melestarikan sebaran dakwah juga pada kelompok awalnya di kalangan bangsa yang sama. Jadi Quran turun dalam bahasa Arab. Bila Quran turun dalam bahasa Arab, sesuai Quran turun adalah kemuncak pada zaman jahiliah itu, adalah zaman perkembangan bahasa. Maksudnya orang cukup licik, orang cukup bijak, orang cukup terkenal, orang cukup memahami persoalan-persoalan yang ada keterkaitan dengan kesusastraan dan peradaban bangsa Arab pada waktu itu, pada tahap yang begitu tinggi. Pada zaman Rasulullah diangkat dan dibangkitkan menjadi Rasul, mereka sudah ada yang disebut seniman-seniman hebat, penyair-penyair hebat, tokoh-tokoh prosa Arab klasik yang hebat, tokoh-tokoh kesusastraan dan bahasa yang hebat, yang mana bila Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan didakwahkan kepada mereka, ini adalah bentuk tandingan dan cabaran kepada kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka. Ini nak menunjukkan mukjizat Nabi daripada sudut bahasa. Adakah benar dia datang daripada Allah?
atau dia cuma create daripada Muhammad sendiri yang dicedok dan di copy paste daripada kitab-kitab yang lain, atau bagaimana sebenarnya? Pertama sekali, hujahan-hujahan yang selalu diberikan oleh orientalis daripada barat dan musuh-musuh Islam untuk menafikan kenabian dan kerasulan Muhammad ialah mendakwa bahawa Al-Quran yang kita terima hari ini daripada Nabi Muhammad adalah copy paste, tiruan, cedokan daripada sumber-sumber dan kitab-kitab serta manuskrip kuno yang lama. Maksudnya mereka beranggapan Muhammad ni belajar dengan bergurukan kepada seseorang yang dia ambil cerita-cerita daripada Taurat, dia ambil cerita-cerita daripada Injil, dia ambil cerita-cerita daripada manuskrip kuno lalu dikumpulkan dan dia mendakwanya sebagai ayat-ayat Al-Quran. Ini tuduhan, ini dakwaan mereka. Benarkah demikian? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih awal Allah letakkan dia dengan satu sifat yang kita sebut ummi. Apa maksud ummi? Ummi itu apa? Istilah yang kita sebut ibulah, tapi di situ selalu sinonim bila sebut ummi pada Nabi, orang yang tak reti baca, orang yang tak reti tulis. Orang tak reti baca, orang tak reti tulis. Satu sifat yang kita kata, Allah amat teruk Allah letakkan sifat ni pada seorang Nabi yang nak diagungkan pada akhir zaman. Nabi yang diistilahkan sebagai khatimun nabiyyin. Tiba-tiba tak reti baca, tiba-tiba tak reti tulis. Sifat ni yang Allah letak pada dia macam tak sesuai saja untuk meletakkan dan menisbahkan kemuliaan dan keagungan pada Nabi akhir zaman. Tak reti baca, tak reti tulis, tapi tiba-tiba boleh bawakan ayat-ayat firman-firman Allah dalam bentuk Al-Quran tadi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita silap dalam memahami dan menyikapi kalimah ummi. Benar, ummi tak boleh baca, ummi tak boleh tulis. Tapi bila saya bertemu dengan sebahagian daripada tuan-tuan guru, syekh-syekh dan ulama bertanyakan tentang ummi, saya mengambil satu rumusan dan kesimpulan. Saya boleh pegang satu benda ni. Walaupun mungkin saya bersetuju dan tuan-tuan tidak bersetuju, itu terserah. Ummi lebih jauh apa yang disebutkan oleh syekh-syekh ialah bila kata ummi ni dia ibu. Betul macam abang sebut tadi, ibu. Bila seorang tu ibu, dia adalah tempat berkumpulnya semua ilmu, semua maklumat, semua pengetahuan, semua informasi duduk pada dia. Dan sesuailah kalau Allah letak dia tak reti baca, tak reti tulis sebagai filter dan pertahanan atas tomahan-tomahan tadi, benar. Tetapi cuba tuan-tuan bayangkan, bila seseorang tu kita kata semua ibu ilmu duduk pada dia, semua maklumat duduk pada dia, semua informasi duduk pada dia, semua jenis disiplin ilmu duduk pada dia. Bila semua benda-benda macam ni duduk atas diri seseorang, perlu lagi lah dia kepada baca dan tulis? Perlu lagi tak dia kepada baca dan tulis bila semua ilmu tu duduk berkumpul atas diri dia? Kita hari ni yang kena baca dengan tulis sebab kita jahil dan bodoh. Benda tu kita jadikan wasilah untuk kita berilmu. Kita lahir tak reti apa. Jadi wasilah kita nak dapat ilmu, kena belajar baca. Wasilah dia kena belajar ABC, kena belajar alif bata ya. Barulah dengan wasilah tadi kita cari ilmu, kita berguru, dapat ilmu. Sebab kita tak ada apa. Tapi orang yang dah penuh semuanya, dia tak perlu baca, dia tak perlu tulis lagi tuan-tuan. Sebab semua duduk kat dia dah. Boleh faham tak maksud tu? Boleh faham lah? Jelas. Jangan cuba selewengkan makna pula. Nanti saya kena teruk lah. Kita cakap lain, dia pergi cerita lain. Okey. Bila kita faham makna ni, jadi tomahan yang cuba dituduhkan atas Rasulullah. Kalau nak kata Nabi belajar dengan siapa-siapa, sebenarnya ketentuan dan takdir hayat yang diletakkan ke atas Rasulullah tu memang tak ada peluang, tak ada jalan untuk kita tohmah Nabi ni reti baca, reti tulis. Pertama sekali, ayahanda Rasulullah Abdullah wafat, Nabi dah ada ke belum?
Belum lagi. Nabi tak lahir. Nabi duduk dalam kandungan mak dia, bapak dia dah meninggal. Jadi buat permulaan poin pertama, nak tuduh Nabi belajar dengan bapak dia, memang fail lah. Muhammad dulu belajar dengan bapak dia yang ajak, pembohong besar kalau orang cakap macam tu. Bapak dia tak ada awal lagi. Jadi orang tak boleh tuduh. Lahir saja, berapa kali menyusu saja kan dalam sejarah. Aminah hanya beberapa kali susuan. Takkanlah budak masih menyusu tu nak diajak baca tulis dah. Tak ada kelojikan. Lepas tu terus Nabi dihantar ke mana? Ke mana? Perkampungan Bani adik-adik, perkampungan Bani Sa'ad oleh ibu angkat dia Halimatun Sa'diyah. Sa'diyah tu Bani Sa'ad. Laqab Sa'diyah binti apa? Halimah binti apa? Halimah binti Abi Zu'aid. Halimah binti Abi Zu'aid. Halimatu Sa'diyah tu sebab laqab penisbahan dia tu Bani Sa'ad, bukan nama dia tu bukan nama dia. Halimah tu nama dia, Sa'diyah tu bukan nama. Sa'diyah tu laqab pada Bani, tempat dia tinggal, Bani Sa'ad. Halimah binti Abi Zu'aid. Okey, duduk di sana. Jadi terlepaslah orang nak tuduh, nak kata dia belajar dengan mak dia. Duduk pula dengan orang kampung. Orang kampung ni rata-rata pekerjaan dia mengambil upah, menyusukan anak-anak orang bangsawan, anak-anak orang di bandar. Lepas tu mengembala kambing, mengembala unta, tu je. Kalau kita nak letak hari ni, nak suruh anak kita cerdik, anak kita pandai, sekolahkan di sekolah kampung ke sekolahkan di sekolah bandar? Nak suruh tahap hebat pemikiran dia. Biasanya aku ni nak suruh anak aku cerdik ni, mana sekolah hak hujung-hujung kampung nak suruh anak aku jadi hebat? Lagu tu ke perkataan dia? Ke aku nak hantar kolej tu, aku nak hantar pusat cemerlang tu, hak swasta ni semua duduk di bandar, universiti semua duduk di bandar. Kerana apa? Kerana kalau duduk di kampung, dia lagi teruk dia punya tahap pendidikan dia. Itulah pandangan. Jadi Nabi pergi duduk di kampung. Peluang nak kata dia belajar memang tak ada. Tak ada. Tapi dari sudut fasahah, dari sudut bahasa, memang Rasulullah dapat. Lepas tu duduk umur 6 tahun, mak meninggal. Mak meninggal. Nak kata belajar dengan mak, tak ada peluang dah. Mak meninggal, siapa jaga? Abdul Muttalib tok jaga. Bertahan berapa tahun? 2 je. 8 tahun tok dah meninggal. Lepas tu ada pula orang buat ayat macam ni. Saya malas nak kata apalah. Mungkin dia terfikir demikian. Kita tak salahkan dia. Bila sebut tok dia Abdul Muttalib, apa tahap tok Nabi pada masa tu di sisi masyarakat Arab? Wali kota Mekah. Orang besar. Cucu pula hak ni paling sayang. Tok dia dulu tak bawa Muhammad pergi tuition ke? Dia buat ayat lagu tu. Bukan sebab tahap tok dia tu, kalau tok dia orang biasa tak ada duit, tak apalah. Ni tok dia tu adalah seorang wali kota Mekah. Maksudnya dia tak fikir ke pasal pendidikan cucu dia. Sekurang-kurang aku nak hantar dia kat guru ni, nak hantar dia kat guru ni, nak suruh dia belajar membaca, nak suruh dia belajar tulis ke. Tahap orang pada kedudukan tok dia. Kalau kita hari ni anak menteri, anak Perdana Menteri, mestilah orang tu mari tuition, orang tu mari ajak, orang tu mari apa, tahap macam tu. Dia bukan nak menghina, cuma pertanyaan, kita faham lah. Maksudnya kenapa Abu Abdul Muttalib tak buat benda tu pada Nabi? Untuk Nabi belajar. Tak ada. Bila tok mati, siapa yang jaga Nabi? Nabi banyak dapat saudara tuan-tuan. Banyak. Yang paling tua, Al-Haris. Al-Haris paling tua. Tapi Abdul Muttalib tak pesankan duduk dengan hak paling tua. Abbas, antara orang yang terkenal, tak duduk dengan yang paling terkenal. Abbas. Hak paling gedebe siapa? Hamzah. Tak suruh duduk dengan Hamzah. Hak paling ada apa pengaruh dalam masyarakat, Abu Lahab. Tak suruh duduk dengan Abu Lahab. Lagi lingkup kalau duduk dengan Abu Lahab. Lepas tu suruh duduk dengan siapa? Abu Talib. Hak paling sederhana. Hak paling sederhana. Yang mana dia tinggal sekali dengan sepupu dia. Siapa? Ja'far. Sekali dengan Saidina Ali. Sekali dengan Ummu Hani. Okey. Jadi hidup pak saudara dia tak ada cerita yang mana Nabi ni ada peluang untuk belajar.
Sebab pak saudara dia yang sederhana ni, Nabi jadi pembantu untuk memenuhi keperluan keluarga. Maksudnya tolong pak saudara dia buat apa? Mengembala kambing, mengembala unta, lepas tu bantu pak saudara dia berniaga. Tak ada peluang. Corak yang Allah tentukan atas hidup Nabi tu, bantu keluarga Abu Talib dengan buat benda-benda tadi, tak ada peluang nak pergi belajar. Orang tak boleh nak tuduh, oh dia sempat tu waktu dia mengembala duk belajar dengan siapa-siapa. Tak ada. Waktu dia pergi berniaga, singgah negeri mana, singgah wilayah mana belajar, tak ada. Tak ada rekod. Jadi orang tak boleh nak tuduh yang Nabi belajar. Satu lagi, bila orang tak reti baca, tak reti tulis, yang hang nak tuduh dia copy paste dari Taurat, apa cerita? Dah kita tuduh dia tak reti baca, tak reti tulis, nak tuduh dia copy paste daripada Injil, apa cerita? Daripada manuskrip kuno, apa cerita? Poin dia cukup mudah tuan-tuan. Kita hari ni dianggap tak reti baca, tak reti tulis bahasa Melayu kita, tiba-tiba orang tuduh kita copy paste daripada bahasa Tamil. Logik ke tak? Kita orang Arab, patut hak kita copy paste tu bahasa Arab juga. Okey, ni kita orang Arab, Taurat tu bahasa Ibrani. Dah kamu tuduh Muhammad tak reti baca, tak reti tulis, yang berbangsa ke Arab, tiba-tiba boleh copy paste bahasa Ibrani. Kok mana? Saya dituduh tak reti baca, tak reti tulis bahasa Melayu, tiba-tiba ustaz ni copy paste daripada bahasa Cina tu. Hak aku Melayu pun tak reti, hang nak kata aku copy paste bahasa Cina, melampau. Lepas tu kata Injil pula, dengan nisbah kata saya hak ni pun tak reti baca tulis bahasa Melayu, dan orang kata copy paste kitab Hindu bahasa Tamil. Logik ke tak logik tuan-tuan? Tak logik. Manuskrip kuno, lagilah hari ni kalau kita jumpa betul manuskrip kuno, tengok huruf pun tak tahu huruf apa. Tengok huruf sak menegak, tengok huruf sak melintang, tengok huruf sak mencondong, tengok huruf sak sengit. Dia ni nak menisbahkan huruf apa, aku pun tak tahu ni. Hak Tamil tu tuduh, hak Cina tuduh, hak manuskrip hak kita tak reti tengok huruf apa pun orang tuduh lagi. Logik ke tak logik tuan-tuan? Tak ada logik langsung. Tak ada kelogikan tu. Kita hari ni hak kata bahasa Melayu betul-betul ni, sampai ketua ni tak reti-reti lagi tata bahasa tak? Cuba angkat tangan, saya memang cekap tata bahasa. Tak reti, kita tak mau mengaku. Bercakap boleh orang faham, walaupun salah sebenarnya cara kita bercakap tu. Tapi hak betul-betul kita pun sendiri, bangsa kita, kita pun tak boleh nak menguasai bahasa Melayu dengan cukup baik. Okey, tu tuduhan. Bila kita lihat kepada tuduhan ni orang kafir tuduh Nabi ni. Tapi orang yang hidup sezaman dengan Nabi, apa cerita tuan-tuan? Apa cerita orang yang hidup sezaman dengan Nabi? Terutama di kalangan seniman, sastrawan tadi. Kita tahu pada zaman Rasulullah tu ada satu pasar yang disebut dengan nama Ukas. Pasar Ukas. Pasar Ukas ni tempat apa tuan-tuan? Tempat mempertandingkan syair-syair, nak melawan pidato, nak melawan prosa Arab klasik, nak lawan benda-benda yang bersifat kesusastraan. Jadi dah ada pertandingan pada masa tu nak cari penyair terbaik, pemidato terbaik, orang hak sastra terbaik, orang hak jenis pandai bab-bab syair yang terbaik. Biasa. Jadi bila Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, bila mereka berhadapan dengan ayat Quran, apa jadi? Ni bukan syair ni. Terutama kata-kata siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang tokoh yang amat gencar dan kuat lawan Nabi. Tapi bila dia sendiri berhadapan dengan ayat Quran, kerana keajaiban ayat Quran, ini bukan perkataan ahli syair, ini bukan perkataan ahli sihir, dan ini bukan perkataan kahanah. Apa dia kahanah? Bacaan-bacaan mentera oleh para peramal dan para dukun. Dia tahu kebenaran sebab dia tahu puisi macam mana, dia tahu syair macam mana, dia tahu prosa Arab klasik macam mana. Bila berhadapan dengan ayat Quran Nabi, bukannya. Kalau syair, kami tahu jenis-jenis syair. Kalau sihir, kami tahu ayat-ayat yang selalu dibacakan dalam sihir macam mana. Kalau kahanah, tok dukun baca macam mana, kami tahu. Ni bukan. Walaupun demikian, bila hati dah keras, dia terima Quran tu sebagai kebenaran, tapi dia tak terima
Islam tu sebagai agama dia. Dia tak terima Nabi dan Rasul Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul bagi dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah surah yang diturunkan pada Nabi yang disebut surah Al-Kahfi, tuan-tuan selalu baca surah Al-Kahfi, terutama bila surah ini disunnahkan bagi kita baca setiap hari Jumaat, siang atau malam, go on lah. Baik, bila tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan pernah baca tak dia punya asbabun nuzul, sebab turunnya surah ataupun ayat-ayat dalam Al-Kahfi pada Nabi? Sebab apa? Sebab apa? Jangan baca saja. Poin dia, bila kita nak belajar tentang Quran, setiap kali surah kita kena tahu sebab apa surah ni diturunkan pada Nabi. Ashabul Kahfi ni dulu orang-orang kuat duk lawan Nabi kan, kita tahu. Lepas tu bila habis idea bagaimana mereka nak memusnahkan Rasulullah, saya sebut secara umum, idea nak memusnahkan perjuangan dakwah Rasulullah ada 3. Ni paling besar. Yang pertama ialah dengan cara apa? Mereka nak suruh Rasulullah berhenti ni dengan cara yang disebut hari ini assassination character, pembunuhan watak. Pembunuhan watak. Apa dia assassination character? Memberi tuduhan ataupun memberikan satu labelan atau menisbahkan sesuatu perkara yang tidak ada pada orang yang dituduh. Dengan kata lain, tuduhan secara tak berasas, tuduhan secara sembrono terhadap seseorang yang kita nak masyarakat ni hilang kepercayaan seseorang atas dia. Contoh, Rasulullah kita tahu dengan sifat-sifat kebaikan dan kemuliaan dia. Antara assassination character yang dituduh pada Nabi ni seorang ahli syair. Sedangkan diperakui oleh golongan-golongan mereka bahawa syair ni macam lain, Quran hak dibawa Muhammad macam lain. Tapi sebab nak bagi hilang kepercayaan masyarakat, bila Nabi sebar dakwah orang tak pi ikut, dia buat tuduhan ni pada Nabi. Tak ada pun pada Nabi, ahli syair. Apa lagi? Ahli nujum, peramal, tukang sihir, orang yang kerasukan, orang gila, orang kurang siuman. Tuduhan-tuduhan ni langsung tak berasas, tapi sengaja diprovokasi, sengaja dituduh atas batang tubuh Nabi untuk masyarakat ni bagi hilang kepercayaan dekat Muhammad. Hari ini tuan-tuan, apa yang orang buat pada Nabi dulu masih lagi berlaku bentuk provokasi macam ni. Hanya kerana tidak menyenangi beberapa kerak ustaz-ustaz atau pendakwah, kita bagi labelan dan tuduhan macam-macam pada dia. Mungkin kerana kita tak satu kepala dengan belah yang sana, kita tak satu aliran dengan belah yang sama, kita tak satu grup dengan belah sana, jadi kita ambil kesempatan ni menjatuhkan lawan kita dengan orang yang tak sealiran, tak satu grup, tak satu kumpulan, dengan tuduhan-tuduhan yang tak berasas. Kita berbeza, itu satu hal yang lain, tapi melakukan kelicikan seperti ini adalah amat-amat tidak berpatutan. Kita tak suka dengan idea dia, cukup berhenti setakat tu. Kita tak suka dengan pandangan dia, cukup. Tapi bila meletakkan satu benda yang langsung tak ada asas pada dia, ni adalah kecelaruan yang paling besar. Jadi beringat tentang benda ni, kita yang nak kena tanggung ni amanah. Contoh macam Nabi tadi, tukang sihir, tak pun. Tukang tenung, tak pun. Gila, tak pun. Kerasukan, tak pun. Semua tuduhan tu tak ada asas. Cuma nak bagi masyarakat tak ikut dia, masyarakat tak follow dia, masyarakat tak pi khumun dia, masyarakat tak pi ambil ilmu dengan dia, semata-mata sifat apa? Kedengkian. Hari ini berlaku, buat video, kerak-kerak, edit-edit, nak suruh orang dengar, biar orang menyalahkan ustaz ni. Apa punya bangang ustaz ni cakap macam ni, apa punya bahlul statement macam ni, hak penuh tak mau dengar. Dengar khas kerak, kata macam-macam. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak buat provokasi lah. Kalau kita jujur, tak payah buat benda tu. Ambil telefon, tek.
Ustaz, saya dengar video Ustaz hak tajuk sekian-sekian ni rasa sedikit ada pertentangan dengan Ustaz cakap dengan saya belajar sebelum ni. Hak saya belajar macam ni, hak Ustaz nak cerita ni nak pergi kok mana sebenarnya ni? Kok saya silap faham ke? Saya salah tafsir persepsi Ustaz. Tu baru betul. Ni bila kita buat macam tu, kita nak ajak orang buat apa? Nak ajak orang buat benda lain walaupun kita kata dak tu bohong. Karakter tu kita boleh baca dah sebenarnya. Apa yang kita buat tu. Tapi orang tak bertindak atas kejujuran tadi. Tak pernah pun seorang tanya betul-betul. Tapi ambil letak, ambil edit. Tak pernah pun tanya tuan tubuh. Dia benda macam ni mungkin kita silap faham ataupun orang tu sebut demikian, dia ada flow dia. Tujuan dia nak pergi kod A, kita faham pergi kod B. Itu yang jadi silap faham. Okey, tu yang pertama. Bentuk yang kedua, tak boleh cara keras, dia guna cara halus. Cara halus tuan-tuan, dia pi jumpa Nabi. Hak tadi nampak keras, kasar, tuduh macam-macam. Ni cara elok. Muhammad, kalau kamu nak jadi kaya, kami akan bagi kekayaan. Kami akan ambil harta kami sikit-sikit, kami kumpul, menyebabkan harta ni kamu jadi yang paling kaya antara kami. Dengan syarat berhenti buat kerja ni. Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi tolak. Kami akan bagi wanita dan perempuan yang cantik-cantik. Dengan syarat berhenti buat kerja ni. Nabi terima ke tolak? Kami akan bagi pangkat, kami akan bagi jawatan, kami akan bagi kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Nabi terima ke tolak? Semua Nabi tolak, cara halus. Tapi jawapan Nabi cukup ampuh di hadapan bapa saudara dia dengan penuh ketegasan. Sekiranya diletakkan apa? Bulan di tapak tangan aku dan matahari di tangan kiri aku untuk berhenti, nescaya aku tak akan berhenti. Itu kiasan daripada Rasulullah. Secara logiknya nak ambil bulan nak letak atas tapak tangan orang tu memang amat-amat mustahil lah. Cuma nak habak benda hak kamu sebut tu nak banding dengan bulan dan matahari jauh lebih besar. Kalau letak benda ni pun aku tak akan berhenti. Apatah lagi setakat nak bagi perempuan, nak bagi harta, nak bagi kedudukan, nak banding dengan hak aku bergambar dan kiaskan tadi, tak boleh belah. Tapi bila dihadapkan pada Rasulullah hari ni, kalau mari benda ni kat kita ke mana? Belum tentu. Sebab itulah ulama-ulama generasi salah pesan dah. Ubtulina bid-dharra'i fasabarna wa ubtulina bis-sarra'i falam nasbir. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi ujian, membalakan kita dengan ad-dharra, dengan kemudaratan, dengan susah, dengan payah, biasanya kita tahan untuk bersabar. Miskinnya kita dulu, ya Allah sabar, miskin pun tak apa. Periknya hidup, sabar. Banyak orang bila jenis benda-benda perik, benda-benda macam ni dia boleh sabar. Tapi wa ubtulina bis-sarra, bila Allah uji dengan kesenangan, falam nasbir. Allah uji senang, mari laluan harta. Laluan harta. Berapa ustaz? Saya ni orang tak berapa kenal pun, RM50 sejam pun okey dah. Mula-mula RM50 sejam okey. Bila dah pam kecil duk majalah tu senggeng, buku tu gini. Dululah RM50 tu fahamlah kedudukan saya lah ni. Majalah pun muka keluar ni lah. TV pun tak ada muka lain, muka ni lah. RM5,000 lah sejam. Ada tak berlaku tuan-tuan? Tak payah sebut nama ni. Kita sebut situasi saja. Tu RM5,000 mungkin kecil. Ada orang, saya kalau nak panggil RM10,000. Saya kalau nak panggil RM15,000. Itu kita tak mau bahas, kita tak mau fikir. Sebab ada orang tu ada kepentingan dia. Sebab dia nak jaga sekolah dia ke, nak jaga pondok dia, nak jaga tahfiz. Mungkin bukan untuk dia, tapi untuk keperluan tadi. Sebab tu kita tak mau bahas. Tapi ada setengah mengambil kesempatan atas laluan tadi untuk buat benda-benda tu atas diri dia. Ini kita tak sabar. Wanita cantik. Sebelum ni kita mesti tentang, kita mesti lawang, kita mesti hebat. Ustaz ni lah paling cantik, Miss World of Malaysia. Bagi kat ustaz berhenti ceramah ustaz. Tak tahulah gamak yang nak jadi lagu mana dah. Miss World of Malaysia ni. Hak orang mampu tahan, alah. Tak maulah Miss World, Miss apa, kekal. Orang tak, cantik juga ni, kira berhentilah, tak apalah.
Lepas tu duk ceramah kat kampung-kampung. Mari pula jawatan, mari pula kedudukan. Sebab sebelum ni berapi-berapi tak ada jawatan lagi. Berapi-berapi tak ada kedudukan. Lah orang bagi jawatan tu naik. Orang bagi jawatan tu naik. Lah sekali jadi terkunci mulut, dizip mulut kerana nak jaga. Aku cakap lebih kan, kena buang balik jawatan ni. Aku cakap lebih kan, orang turun balik. Aku cakap lebih kan, orang cabut datuk tu, datuk ni. Macam-macam. Ni kita tak mampu nak sabar. Tu yang kedua. Yang ketiga, habis dah cara tuduh, habis dah cara lembut, dia pergi cara action, fizikal. Dan berakhir sebelum peristiwa Nabi hijrah, mereka kepung rumah Nabi. Kalau dapat Nabi malam tu, apa mereka nak buat? Bantai sungguh-sungguh sampai tahap mereka nak membinasakan Nabi, bunuh Nabi. Teruk tu. Tu tiga. Tapi sebelum tu kita nak habaq bagaimana orang-orang yang hebat nak lawan Al-Quran. Contoh, sastrawan-sastrawan dan seniman-seniman yang hebat pada masa tu, antara beberapa nama ialah Antarah ibn Shaddad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Nadar bin Haris, isteri Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa binti Harb, juga adalah salah seorang tokoh sastrawan yang hebat. Tapi bila kita baca sinopsis surah Al-Kahfi, sekumpulan pemuka-pemuka Quraisy menghantar dua orang tak? Siapa dia dua orang tu? Nadar bin Haris, bukan Yahudi. Dua orang ni nak pergi jumpa orang Yahudi. Dua orang tu ialah Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'is. Nadar bin Haris ni berbangsa Quraisy, tapi dia tak duduk di Mekah, dia duduk di Taif. Tapi sebab kepakaran dia ni nak digunakan untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi, maksudnya ulama-ulama dan robbai Yahudi. Bagaimana cara nak menandingi Muhammad dan memusnahkan penyebaran dakwah yang dia lakukan ke atas penduduk-penduduk di Mekah. Jadi dalam barisan manusia-manusia yang paling gencar dan kuat lawan Nabi, kita tahu dalam sejarah Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Malik bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ni kepala-kepala pengat, Nadar bin Haris dan sebagainya. Semua orang-orang yang saya sebut tadi, semua melakukan penentangan, kadang-kadang dalam bentuk kekerasan, kezaliman, penindasan, hak teruk-teruk. Tengok Umayyah bin Khalaf buat apa dekat Bilal bin Rabah. Tengok Abu Jahal buat apa dekat keluarga Ammar bin Yasir. Tengok bapa saudara Osman buat apa dekat Saidina Osman. Memang teruk-teruk. Tapi Nadar bin Haris ada special dia. Dia lawan Nabi bukan dalam bentuk-bentuk yang disebutkan tadi. Sebab dia orang cerdik, dia orang berakal tinggi. Dia bukan guna cara tu. Dia guna dengan logika dan kefahaman yang ada pada dia untuk lawan Quran. Kelebihan yang ada pada dia, tuan-tuan, ialah apa? Kerana dia businessman, dia diberi peluang semasa hidup tu merantau banyak tempat, terutama kawasan-kawasan yang berada dalam wilayah negara Parsi. Dia masuk dalam kawasan-kawasan negara Parsi. Contoh yang kita sebut hari ini, apa dia? Kalau negara Parsi dulu, Iran, Iraq. Biasa kalau zaman Baghdad dulu pun, Baghdad dikenali sebagai kota apa? Kota 1001 malam. 1001 malam. 1001 malam merujuk pada apa? Kalau tengok betul-betul kisah 1001 malam. Kisah 1001 malam merujuk pada apa? Merujuk kepada seorang raja, yang mana raja ni sentiasa tak puas. Dia panggil seorang perempuan satu malam, perempuan ni suruh hiburkan dia dengan apa cara sekalipun. Jadi bila dia rasa perempuan ni tak mampu menghiburkan dia, dia bunuh. Mari pula malam kedua, perempuan lain. Ikutlah, kalau dia pandai menyanyi, kalau dia pandai cerita, dia buat apa pun. Last sekali, hak jadi cerita 1001 malam tu sebab perempuan ni pandai cerita kat dia. Bila cerita dia tak puas, esok cerita lain pula, esok cerita lain pula, esok cerita lain pula. Tu yang jadi hikayat 1001 malam tu. Ke tuan-tuan tak tahu lagi apa maksud di sebalik 1001 malam tu? Jadi cerita, maksud apa? Negara-negara yang disebutkan tadi popular dengan cerita-cerita hikayat, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat
Yang agama Islam istilahkan dalam Quran asatirul awwalin. Cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat orang lama-lama, orang dulu-dulu. Cerita dongeng, cerita khurafat ni biasa. Sebabnya ayah ataupun tok kita dulu, untuk dijadikan bedtime story nak tidur kita dulu, cerita apa tuan-tuan? Dia nak bagi tidur kita, tok kita, cucu dia ni, dia nak bagi tidur, dia bukan baca Quran pun, dia bukan selawat pun, dia cerita apa biasa? Dia cerita arnab dengan kura-kura, dia cerita sang kancil dengan kerbau, sang kancil dengan gendang Nabi Sulaiman, sang kancil dengan apa dia? Buaya, sang kancil dengan tu, sang kancil dengan ni. Ni cerita rakyat dia panggil. Bagi dia dalam cerita ni ada apa dia? Ada moral, ada manfaat. Walaupun cerita ni confirm bukan cerita betul. Tapi kadang-kadang ada bahaya dia. Memang kita nak ambil moral, tapi satu bahaya dia, sang kancil ni dia suka apa? Dia suka membohong. Jadi duk dengar cerita sang kancil cerdik, dia nak gambarkan supaya cerdik macam sang kancil, tapi cerdik dia suka bohong orang. Last kali cucu dia pembohong, suka kencing orang pula, dia menyesal pula. Oh, menyesal cerita sang kancil. Dulu dia duk kencing kerbau, kencing anak, kencing apa, last kali cucu aku duk kencing orang lagi. Jadi itu cerita. Baik, dia ambil cerita hikayat raja-raja Parsi, dia ambil cerita dengan Rostom, dia ambil cerita dengan tokoh seperti Ispandiar dan sebagainya. Jadi bila dia ada cerita-cerita tu, bila mari ayat-ayat Quran pada Nabi Muhammad dan disebarkan, mereka ambil peluang. Tengok, ni taktik yang pertama. Bila saja Nabi Muhammad beredar daripada medan dakwah dia, dia pun pi juga bawa kumpulan dia tempat orang yang Nabi berdakwah tadi. Contoh kita kata baru saja ni berdakwah, dia pi masuk kumpulan yang sama, dia duk bawa apa? Dia duk bawa benda ni lah. Apa dongeng yang Muhammad bawa, apa khurafat yang Muhammad bawa, apa cerita tahyul yang Muhammad bawa, bukan Muhammad saja ada, kami pun ada cerita macam tu. Jadi dia duk ceritalah hikayat raja-raja Parsi, hak dia ambil daripada Rostom, hak dia ambil daripada Ispandiar, cerita tu cerita ni, cerita tu memang wonderful lah. Kita cerita penlipu lara ni. Baik, cerita-cerita macam ni kita kena faham satu benda. Takut dia akan jadi sama seperti yang pernah berlaku pada saya. Apa tuan-tuan? Cerita asalnya, ada orang tanya jalan cerita. Kena faham antara jalan cerita dengan cerita tu betul atau salah. Ada beza tak? Ada beza tak? Ada beza tuan-tuan. Antara orang nak tahu jalan cerita, tak kisahlah cerita tu betul ke salah, orang nak tahu jalan cerita. Ustaz, cerita tajuk ni lagu mana cerita dia? Cerita tak tahu lagi betul ke tidak. Okey, kalau tuan-tuan rujuk satu video saja, 3 kisah menarik tu. 3 kisah menarik tu saja saya kumpul soalan daripada orang. Maksudnya orang duk tanya, Ustaz, cerita Raja Anushirwan zaman Parsi ni macam mana cerita dia? Cerita tu tak tahu lagi betul ke tak, tapi orang nak tahu apa? Cerita dia ni lagu mana? Lepas tu mari cerita sahabat Nabi Isa yang masih hidup. Cerita tu tak tahu lagi betul ke tak, tapi jalan cerita orang nak tahu. Cuba cerita lagu mana? Saya kumpulkan 3 tu, saya cerita balik. Dan saya dah mention di hujung tu, saya sendiri pun tak tahu cerita ni betul ke tak. Cuma sebab kita bercakap tu, orang nak tahu jalan cerita dia. Jadi dituduh apa tuan-tuan? Dituduh bawa cerita palsu, bawa cerita mengarut dalam meja penceramah. Tuan-tuan, dia ada beza orang nak tahu jalan cerita dengan kita mengesahkan cerita ni betul atau tidak. Contoh mudah. Kalaulah anak kita tanya, bapak, yang sebenarnya bapak nak cerita semalam, kura-kura dengan arnab tu siapa yang menang? Boleh tak kita jerkah? Oi, cerita bid'ah macam ni anak tanya aku. Boleh tak? Yang anak nak tanya jalan cerita kura-kura lumba dengan arnab, siapa hak menang, tak boleh ke jawab elok-elok? Kalau cerita anak kura-kura, walaupun arnab tu memang lari laju tapi dia tertidur, kura-kura menang. Ni cerita tahyul, tak jangan tanya abah. Cerita khurafat, jangan tanya abah. Nak jawab lagu tu ke kepada budak? Kabis kalau macam ni khurafat, macam ni bid'ah. Yang tuan-tuan tanya cerita ombak hak tak habis tengok semalam tu apa cerita? Ombak 1 aku dah tengok, ombak 2 aku dah tengok, ombak 3 waktu 15 minit terlena lah. Apa jalan cerita ombak? Lah sekali dia gaduh dengan tu, menang ke tak?
Nak kata bid'ah juga tak tanya macam tu. Tuan-tuan, benda sama aja. Cerita tu cerita betul ke cerita tak betul? Cerita tu cerita reka daripada pengarah, cerita reka daripada penulis skrip. Jadi kita nak tahu apa dia situ. Jalan cerita je pun. Dah kena tuduh macam-macam. Orang nak tahu jalan cerita je pun. Macam makcik duk tanya cerita suamiku dipengaruhi oleh si dia. Contoh tajuk. Aku tak dan lah waktu maghrib dia pasang TV tu. Jadi nak semayang maghrib. Bila semayang maghrib 15 minit, 20 minit terlepas. Jadi apa cerita kat tengah aku terlepas tu? Tanya lagu tu pun bid'ah ke tuan-tuan? Tanya jalan cerita je pun. Cerita pun cerita reka, cerita merapu je pun. Hak ni pun sama je. Jadi sebab kita cerita dalam masjid, orang jadi orang nak tahu jalan cerita. Jadi dengar dulu hak sebenar sebelum kita apa-apa. Kadang-kadang banyak benda-benda macam ni. Baik, bila dia nak lawan, dia bawa cerita-cerita macam ni. Dia cerita-cerita macam ni. Last kali apa jadi tuan-tuan? Cerita-cerita macam ni dia tak tahan lama, dia tak kekal lama. Cerita-cerita macam ni, bila kita nak sebut, jangan anggap sekali dia sebagai hujah. Dia adalah sebagai penghurai. Penghurai, pembantu. Kita nak cerita benda lain, tapi benda tu ada terkait dengan benda ni. Walaupun dia dianggap yang macam-macam tadi, kita nak bantu mengukuhkan cerita, tak ada masalah pun. Bantu nak mengukuhkan cerita sebagai penghurai, penambah bagi cerita ni. Dia bukan sebagai hujah. Itu tak ada masalah. Yang jadi masalah bila buat benda ni nak menandingi ayat Quran, macam Nadhar bin Haris buat. Bila orang yang bawa cerita macam ni, dia tak bertahan lama. Sebab cerita ni dia akan habis limit. Cerita ni aku dah cerita dah. Cerita ni aku dah cerita dah. Cerita ni aku dah cerita dah. Alamak, habis cerita. Nak buat macam mana ni? Macam Tok kita dah. Tok, bulan lepas arnab dengan kura-kura. Adi tahu dah, Adi tahu dah. Okey, malam kemarin dulu tu Tok cerita sang kancil dengan kerbau. Adi dah tahu dah. Sang kancil dengan buaya, Tok dah cerita dah. Sang kancil dengan ni Tok cerita. Alamak, habis dah aku nak cerita sang kancil dengan apa lagi. Agak-agak Tok nak buat apa? Hak ni dengar dah. Hak ni cucu kata dengar dah. Hak ni tahu dah. Last kali Tok tak ada cerita merapu. Sang kancil dengan Spiderman. Dah tak ada cerita. Hak tu pun dia nak start merapu. Dah habis poin dah. Bila habis poin, yang ni lah turunnya ayat Al-Quran pada Nadhar bin Haris akibat perbuatan dia. Tengok apa dia buat. Buka surah Al-Anfal ayat 31. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, qalu qad sami'na. Ni jawapan orang yang tak mau mengalah. Bila dibacakan ayat Quran pada dia, mereka kata apa? Qad sami'na. Kalau cerita-cerita macam ni kami pun pernah dengar sebelum ni. Padahal tak pernah dengar. Tapi sebab nak lawan Nabi, dia kena buat ayat macam tu. Contoh orang yang tak mau mengalah, dia pergi ke satu-satu tempat, dia terima ilmu baru, dia terima informasi baru. Bila orang lain kata bagusnya maklumat ni, bagusnya informasi ni, tapi sebab dia tak suka dengan orang tu, benda-benda macam ni aku pun tahu dah, aku pun banyak dah, aku pun boleh. Tapi bila tanya dia, okey apa dia? Dah gagak lah. Sebenarnya tak ada apa pun, cuma dia jawab macam tu nak bagi penyedap. Sebab ramai orang pi tumpu pada ni, ramai orang pi kerumun hak ni, dia pun nak bagi sama juga. Kalau cerita macam ni, kami pun tahu dah. Padahal semua informasi dan maklumat dalam Al-Quran tu baru bagi dia. Baru bagi dia, dia tak tahu pun. Tapi sebab nak lawan Nabi, cerita macam ni kami pun tahu. Lau nasya'u laqulna misla haza. Kalau nak suruh kami cerita, kami sembang macam ni pun kami boleh cerita. Kalau nak suruh kami cerita macam Muhammad cerita ni, kami pun boleh cerita. Itu yang dia buat mari cerita-cerita macam-macam tadi tu. Tapi tak sama kisah Al-Quran dengan dongengan. Tak sama kisah Al-Quran dengan tahyul. Tak sama kisah Al-Quran dengan khurafat. Tak sama kisah Al-Quran dengan yang dibawa oleh penglipu lara. In haza illa asatirul awwalin. Last kali dia tuduh hak Nabi tu apa? Benda ni semua tak lain dan tak bukan kecuali cerita
Dongeng-dongeng orang dulu-dulu. Dia hak dongeng, tapi bila Nabi cerita, dia tuduh pula Nabi hak buat dongeng. Tengok, Allah bagi tumpuan pada dia sebab perbuatan. Cara yang kedua, tak berjayalah cerita-cerita macam ni. Bila dia dengar ayat Quran dan dia faham ni ayat kalam Allah, bila baca Quran dia menusuk kalbu, dia ada tarikan, dia ada kerinduan, dia ada kesyahduan, dia ada rasa feeling yang amat sangat bila baca Al-Quran. Jadi aku nak buat macam mana bila aku bagi sesuatu kepada orang lain ada rasa juga benda ni. Orang lain ada rasa juga benda ni. Orang lain dengar rasa syahdu, rasa tertarik, rasa rindu, rasa feeling yang amat sangat. Last kali dia guna apa? Dia guna tenaga-tenaga daripada biduanita. Cari penyanyi-penyanyi perempuan, dia create syair-syair yang hebat, syair-syair yang gah, kemudian dinyanyikan, dialunkan oleh wanita-wanita tadi. Di samping duk menyanyi, duk mengalungkan syair, mari pula hak satu pesen lagi, hak jenis apa? Macam hari ni lah, di samping ada penyanyi, hak belakang tu apa? Hak jenis joget, hak dandut, hak ronggeng, hak gimnastik, hak berpusing, berbalik, macam-macam. Lepas tu jenis lagu ni orang tak tahan lama. Asyik dengar, asyik tengok. Last kali kenalah hidang-hidang makanan. Suguhkan makanan, suguhkan minuman, baru okey. Bagi makan free, bagi minum free, tengok orang menyanyi, tengok orang joget. Bagi dia dengar orang menyanyi tu ada asyik dia, ada kerinduan dia, ada tarikan dia, ada feeling juga. Semata-mata sebenarnya nak suruh lawan Quran. Orang tinggal Muhammad, tak mau dengar Muhammad, mari tempat kita. Last sekali tak jadi juga. Orang pun puas, orang pun boring. Tak boleh bertahan lama. Benda yang dia buat nombor 2 ni, Allah ambil perhatian besar. Buka surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Dan ada sebahagian daripada manusia yang memilih dan menjualkan manusia lahwal hadis. Dia persembahkan kepada manusia dalam bentuk nyanyian, perkataan yang sia-sia, yang tak ada manfaat, yang tak ada faedah. Liyudilla an sabilillah, semata-mata untuk menyesatkan dan menyelewengkan manusia dari jalan Allah. Bighairi ilm, tanpa ilmu pengetahuan yang sebenar. Wa yattakhidhaha huzwa, dan dia nak menjadikan agama Allah ni sebagai olok-olok permainan. Ulaika lahum azabun muhin, dan mereka bakal menerima azab yang menghinakan daripada Allah. Ini juga untuk Nadhr bin Haris, akibat teknik dan kaedah kedua yang dia nak guna menandingi ayat Quran. Tak berjaya yang tu, dia guna kaedah yang ketiga. Dia pergi jumpa Rabai Yahudi, pergi jumpa Rahib Nasrani, belajar, ambil kisah-kisah dalam Taurat, ambil kisah-kisah dalam Injil. Hak cerita khurafat memang tak kuat ni nak lawan Quran. Hak menyanyi-menyanyi tak kuat nak lawan Quran. Ni kita ambil wahyu daripada Allah. Bagi dia konon-konon nak lawan Quran, Taurat wahyu Allah, Injil wahyu Allah. Kita ambil cerita dalam tu pun cerita daripada Allah, konon-kononnya. Tuan-tuan, bila Allah sebut dalam Quran Injil dah diselewengkan, Taurat dah diselewengkan, kita harus faham. Bagi saya, bila saya meneliti tentang comparative religion, kita nak kata 100% diselewengkan teramatlah pembohongan besar. Ada ayat-ayat yang masih kekal keaslian dia, ada ayat yang dah diselewengkan. Bentuk penyelewengan yang biasa dibuat ialah 2 bentuk. Pertama, dihazafkan terus, hilang terus. Contoh ayat-ayat yang orientasi dia pasal kenabian dan risalah yang dibawa oleh Nabi. Jadi bila mention dengan jelas, sebut nama Muhammad ke, ciri Muhammad ke, sifat Muhammad ke, karakter Muhammad, ambil ayat ni, hilang terus. Bagi tak ada. Tu satu cara. Yang kedua, pelari makna. Ayat tu masih kekal, tapi ayat ni sebenar kalau baca menjurus kepada sifat Muhammad, tapi bila baca jadi tak pi kepada Muhammad. Dia kalih makna, dia buat perubahan tu, perubahan ni. Lepas tu dia tuduh orang kita ni tak faham makna, terjemah macam-macam. Sebab Quran ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Betul tuan-tuan, walaupun Quran ni bahasa Arab, bila dibaca oleh semua bangsa dalam dunia, guna bahasa apa? Bila orang nak baca Quran, Arab tu lah. Mari orang Tamil pun dia kena baca hak Arab tu lah.
Semua baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya di Eropah tu Allahu Akbar in the name of the God. Tak ada. Tak ada in the name of the God. Bismillahirrahmanirrahim tu lah. Pi ke mana pun Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia sepatutnya kalau nak baca Taurat, bahasa asli bahasa apa tadi? Ibrani. Tapi hari ni sekok pun tak reti bahasa Ibrani. Dia baca semua terjemahan. Paling disebut ancient manuscript, original copies pun bahasa Yunani Greek kuno. Tu pun bukan bahasa depa. Hari ni kata-kata baca bahasa Inggeris yang versinya dah macam-macam. ASV American Standard Version, RSV Revised Standard Version, KCJ King James Standard Version. Version tu version ni. Kadang-kadang bila kita nisbahkan dua-dua, surah yang sama, ayat yang sama, ni cerita lagu lain, versi ni cerita lagu lain. Makna tak sama dah. Ayat sama, surah sama, makna lari dah. Mereka pun duk ubah setiap tahun tengok ayat ni, berasa pecah, buka hak ni, berasa pecah, tutup hak ni, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Ni kata yang diselewengkan. Jadi dia ambil cerita-cerita dalam tu, bawa bertembung dengan kisah Al-Quran. Konon-kononnya wahyu dari Allah juga. Tuan-tuan, bila mereka ambil benda ni, memang akan ada pertentangan. Contoh, kembali semula, 3 teknik ni. Bila tengok Nadhr bin Haris buat macam ni, cuba kita letak pemikiran kita out of box, luar kotak. Hari ni berlaku lagi tak hak Nadhr bin Haris buat? Walaupun dia buat benda ni lawan Nabi zaman tu, zaman ni ada lagi tak seperti Nadhr bin Haris? Pelaku lain dah, zaman yang berbeza, waktu yang berbeza, benda sama masih wujud. Hari ni yang jadi aula dan keutamaan bagi kita, anak-anak kita, semua orang Islam adalah mengambil tahu cerita-cerita, kisah-kisah dan sejarah Al-Quran. Tapi dia nak pelari, dia mari cerita-cerita apa tadi? Dongeng, khurafat, fiction, sains apa semua. Hari ni dia bawa benda yang sama pada anak-anak kita. Buka saja TV, media mainstream, YouTube ke apa, dia mari cerita apa? Dia mari cerita apa? Cerita anggota Marvel tu lah. Apa dia tuan-tuan? Mari Iron Man, mari Spiderman, mari Ultraman, mari Hulk, mari apa lagi? Warna hitam berduri tu nak tahu apa? Phantom ke apa? Warna hitam berduri. Ada nama dia. Lepas tu hak perempuannya macam-macam lah tu. Hak patut anak kita tahu hak ni. Jadi anak kita ambil berat hak ni. Hak ni tahyul khurafat, dia reka sendiri je. Adiwira dia ni. Tapi anak kita lagi minat cerita ni ya. Spiderman tu cerita macam mana tahu detail, Batman cerita macam mana tahu detail, Superman cerita macam mana tahu detail. Bila tanya cerita Ashabul Kahfi, senyap. Tanya sahabat Nabi, tak ingat. Tanya bini Nabi, tak kenal, tak pernah dengar nama ni. Tapi tanya ni, cerita. Tanya ni, cerita. Tanya ni, cerita. Bahagian budak-budak memang ni lah cerita dia. Bahagian makcik membawang waktu petang, cerita lagu lain. Dia cerita gaya dia duk menyembang. Lepas ni perempuan tu kahwin tak dengan power dia tu. Itulah ayat-ayat nyembang dia tak. Lepas tu dah suami dia meninggal tu, dia ni ke macam mana? Accident ke tak accident tu cerita. Hak aula ni, tapi dia berjaya kalih kita. Sama ada dalam bentuk buku, sama ada dalam bentuk audio visual, mainstream, semua dia nak cuba kalih lah ni. Dengan cerita-cerita macam ni. Dulu Nadhr bin Haris buat dah metod dia, lah ni dia guna metod yang sama. Cara sedikit berbeza, cerita sedikit berbeza. Inilah budaya fandom. Tuan-tuan sedar tak benda ni sedang berlaku? Sedar. Cara yang kedua lagi kita sedar. Cara yang kedua mengkhususkan pula nama tempat. Dulu buat umum. Lah ni mungkin tempat tu nama pub. Tempat tu mungkin nama disco. Tempat tu mungkin nama konsert. Tempat tu mungkin nama kelab malam. Maksudnya ada orang wanita menyanyi, ada berjoget, ada makan, ada minum. Khusus pula tempat tu. Mana ni kelab malam tu? Mana ni night club tu? Mana ni Fortnite club tu? Pi kalau makan minum, rasa boring. Sama kita makan minum mengopi. Tak rasa boring ke? Mengopi. Kita pun paling kurang tak ada orang menyanyi suruh pasang apa? Videotape Gusti tak? Dululah kan.
kita akan cari kedai hak pasang gusti, betul tak? Kedai roti canai ada dua, satu makan roti saja, satu lagi makan roti menyembang tengok video gusti. Kedai itu penuh insya-Allah. Sebab ada hiburan untuk kita. Habis cawan, kopi satu lagi. Habis 2 cawan, kopi satu lagi, galik. Hak ni apa tak lagi hak menyanyi tu hak ria. Suara sedapnya, mari hak gelik tu, mari hak dedah ni, mari hak buka tu, mari hak terbang tu, mari hak terkoyak tu, mari hak tercokok kain tu. Itulah berlaku. Sama je. Lepas tu benda-benda macam tu hak duk putar dalam radio, dalam TV pun hak duk tunjuk. Hak agama ni sikit sangat je. Lepas tu yang ketiga, ambil benda-benda tadi dari sumber-sumber yang kita dah tak boleh pastikan kesahihan dia. Contoh hak berlaku hari ni apa boleh jadi? Kadang-kadang dalam Taurat bila terjemah Inggeris, hak Ibrahim sebut dalam Quran, dalam Taurat sebut apa? Abraham. Adakah orang lain-lain? Tak, sama je. Hani Isaac, kita Ishak, sama je. Atau Jesus, kita Isa, sama je. Atau Adam, atau dia sebut Adam, sama je. Hawa, Eve, sama je. Idris, Enoch, sama je. Syuaib, Jethro, sama je. Tapi hakikatnya dia akan ada pertentangan. Bila bawa dalam Taurat, yang kena sembelih dekat Nabi Ibrahim siapa? Ismail atau Ishak? Kalau ikut Taurat, Ishak. Kalau ikut Quran, Ismail. Di sini Ibrahim, orang yang sama, individu yang sama, cuma anak dia dua. Quran cerita Ismail yang kena sembelih, Taurat cerita Ishak yang kena sembelih. Sudah, nak Taurat ke nak Quran? Ni pun firman Allah, ni pun firman Allah. Cuma hak ni dulu turun, hak ni kemudian turun. Mari dah lagu tu. Kemudian dalam Taurat juga, Quran menerima Hajar sebagai isteri kedua Ibrahim, tapi Taurat hanya Sarah isteri dan Hajar sebagai concubine. Apa dia concubine? Jenis perempuan simpanan saja, gundik saja, taraf dia. Sebab tu mereka tak menerima keturunan Ismail Nabi Muhammad, sebab dia menarafkan lebih awal Hajar di sisi Ibrahim tu siapa? Yang mereka terima sebagai benar-benar isteri Ibrahim cuma Sarah, tapi Hajar sebagai concubine ataupun gundik je. Dia tak ada kelebihan atas keturunan Ismail tu. Tu kita kena faham banyak benda-benda yang akan ada pertentangan-pertentangan dalam sejarah. Lepas tu orang buat kajian lah ni kan. Bila dia buat kajian, dia cek habis semua. Hak kata Mekah dulu tak sebagaimana yang digambarkan menerusi manuskrip orang Islam. Mekah dulu orang tak kenal pun. Tempat yang sunyi ni dia sebut ahli perdagangan, businessman. Jadi tak sama. Maksudnya Mekah sebenar tu duduk di mana? Dia nak kalih sebenarnya. Lepas tu Kaabah tu nak dikalih ke mana? Ke ada tempat lain Kaabah? Tak ada dah, situ je. Cuma dia nak buat cerita lah, macam-macam lah. Kan disebut dah oleh Rasulullah, fitnah Dajjal ni antaranya, kamu akan dengar cerita-cerita dan kisah yang zaman tok-tok kita tak pernah dengar. Faham tak? Kita dulu dah duk terima agama macam ni, duk terima sejarah macam ni, duk cerita-cerita Al-Quran macam ni. Tiba-tiba mari satu zaman, cerita ni lagu lain dah. Tak sama dah, pelik dah. Dia akan datang benda-benda macam ni yang kita anggap, macam mana boleh jadi cerita lagu ni ni? Macam mana cerita ni lagu ni? Sepatutnya kita dengar dulu lagu ni. Macam mana cerita ni jadi kod flow A, sedangkan cerita ni jalan dia kod flow B? Maksudnya cerita-cerita pelik, cerita-cerita yang kita anggap duk main kita jadi sangsi. Betul ke tak? Sebab tuan-tuan, fitnah ni Dajjal dah keluar belum tuan-tuan? Dajjal dah keluar belum? Dajjal lama dah keluar, cuma menzahirkan kita tak tahulah. Bukan tahap kita nak buat kajian siapa Dajjal, no. Dan kita duk cerita Dajjal sebelum ni bukan suruh manusia takut pada Dajjal, no. Hak kena takut pada siapa? Takut pada Allah. Hak kita cerita tu, takut fitnah dia tu tak mampu kita lawan, menyebabkan kita tinggal agama Allah, tu je. Sebab fitnah Dajjal boleh kikis akidah, boleh kikis syariat, boleh kikis akhlak. Hak tu yang kita duk syarah, duk cerita, duk sembang panjang tu. Takut hilang benda tu. Hak nak takut, pergi takut kat Allah, bukan suruh takut kat Dajjal.
Sebab bimbang sangat, hampir Rasulullah sebut, hampir semua Nabi memperingatkan umat dan kaum masing-masing tentang dia. Nak cakap orang ni bahaya sungguh, bahaya sungguh. Tapi hakikatnya tuan-tuan, ada satu benda, tuan-tuan boleh bayangkan tak? Dajjal akan benar-benar keluar bila manusia tidak lagi membicarakan tentangnya dan bila khotib-khotib sudah tidak memperingatkan di atas mimbar-mimbar. Agak-agak nak pergi kot mana? Dia akan betul-betul keluar bila orang tak sembang dah pasal dia. Dan dia akan betul-betul keluar bila khotib-khotib tak peringat dah kepada jemaah dan makmum pasal dia. Agak-agak bila benda ni nak berlaku? Dia keluar bila orang tak sembang dah pasal dia. Bila nak tunggu kita tak sembang pasal Dajjal? Sudah. Duk fikir kita tak? Hari-hari ustaz tu duk cerita Dajjal, fitnah Dajjal, tu Dajjal, ni Dajjal. Nak tunggu orang tu langsung tak cerita dah pasal dia. Bila? Lepas tu khotib-khotib tak peringat dah atas mimbar. Dulu orang duk sikit pegang kayu Dajjal, pegang kayu fitnah Dajjal, pegang kayu bahaya Dajjal. Lepas tu nak tunggu khotib tak sebut dah. Agak-agak bila tuan-tuan? Ini pendapat, pandangan. Bukan kata-kata ulama, bukan pandangan dan pendapat ulama. Pendapat saya, bila pendapat boleh jadi betul, boleh jadi salah. Cuma pendapat tuan-tuan. Saya duk fikir macam ni. Bila sekarang ustaz-ustaz, da'i-da'i, pendakwah-pendakwah, tuan guru duk sebut pasal dia, fitnah dia, bahaya dia, berat dia, dahsyat dia, agak-agak orang sedang dibicarakan tu, kalau ikut surat ni suruh berhenti, tuan-tuan sendiri suruh berhenti ke suruh go on? Kita ikut tuan rumah lah, kita mari rumah orang tak? Okey, tak apa. Baik, ada sikit masa lagi. Bila sebut pasal dia, agak-agak kita orang hak kena sebut ni nak keluar ke tak mau keluar? Contoh macam ni, kita baru rompak bank. Kita baru merompak bank. Rompak bank ni, lepas tu keluar berita. Seseorang telah merompak 3 bank dan kita telah kerugian hampir 1 bilion daripada hasil rompakan. Duk tengah keluar hangat TV tu perompak-perompak, kita hak sedang bersembunyi ni, nak keluar ke buat bodoh? Orang duk tengah hangat cerita kita, duk tengah cari kita. Kita nak keluar daripada persembunyian ke? Duk tak keluar. Hak mana jalan paling terbaik? Tak keluar lah, bodoh lah kalau keluar. Orang duk tengah cari kita. Sama macam dia pun. Kita duk dahsyat Dajjal, bahaya Dajjal. Kalau dia keluar, seolah-olah jadi apa? Kalau dia keluar masa tu, dia membenarkan apa yang ustaz-ustaz dan ulama sedang bicarakan. Dia tak mau benda ni berlaku. Ulama dibenarkan. Ustaz duk cerita, aku keluar. Oh, betul sungguh. Aku tak mau benda ni jadi. Macam bila habis dah kes tadi, sebulan, 2 bulan kita kata tak, tiba-tiba keluar menteri ni ditembak, menteri ni dirogol contoh. Bila naik berita macam tu, aku nak keluar pun tak apalah. Orang tak cerita dah pasal hak rompak bank dulu, hilang dah. Bila dia tak keluar, orang cerita pasal aku lagi, tak berhenti lagi, buat bodoh. Ada lagi hak cerita, buat bodoh. Ada lagi hak cerita, buat bodoh. Last kali, bila berulang-ulang kali cerita, benda ni dah hampir makan masa yang lama, persepsi masyarakat pada kenyataan seperti ni apa dah jadi? Ustaz, 10 tahun dah cerita pasal Dajjal, tak keluar-keluar pun Ustaz. Faham tak? Ustaz berhentilah cerita pasal Dajjal. Hak Ustaz sebut tu Latin, tak jadi apa pun. Dia nak tunggu hak tu. Maksudnya orang dah, alah tak payah ceritalah, berbuih mulut dah. Kami telinga ni keluar sekali dengan taik cerita Dajjal. Cerita Dajjal masuk kau ni sekali dengan taik telinga keluar. Boring dah. Tak jadi apa pun hak Ustaz duk cerita. Bila tak jadi apa, dan persepsi masyarakat pada penerimaan cerita ni pun habis dah. Ditambah pula ada jenis hak orang-orang, hadis-hadis tentang Dajjal banyak yang dhaif, banyak yang tak ni, lagilah orang. Rupanya cerita dhaif, rupanya Dajjal pun bukan wujud pun. Dia tambah pula dengan hak tu, orang pun buat bodoh senyap, tak ada Dajjal, dongeng Dajjal apa. Waktu ni lah kalau aku nak keluar. Bila aku keluar waktu tu, walaupun betul dah keluar, orang pun kata Dajjal dah keluar. Orang akan cakap apa? Yang cakap dekat Dajjal keluar, alah Dajjal dah keluar Ustaz.
Rasa 15 tahun dah cerita ni ustaz. Walaupun betul dah dia keluar, tapi orang akan anggap ustaz tu alah tak payah cerita lah ustaz. Waktu tu dia keluar betul-betul dah pun orang tak akan ambil tahu dah. Waktu tu lah kalau nak kena pun. Tu pandangan saya. Tuan-tuan boleh kilas, tuan-tuan boleh buat ustaz tak betul. Ya, mungkin saya tak betul. Tapi saya cuma mengutarakan pandangan. Mungkin tuan-tuan ada pandangan lain menerusi pengalaman, pengajian dan berguru dengan tuan-tuan guru yang lain. Apapun saya kena tamatkan juga ni. Dia suruh berhenti sebelum jam 12. Ni 11.53. Okey, apapun ada pengumuman. Ustaz tolong umum ya. Saya baca terus ya. Dia tulis. Ni ada orang buat produk terbaru dalam bentuk minuman, iaitu susu kambing. Susu kambing, nama dia Tahur. Dia letak di tepi masjid. Saya nak kata belah mana lah. Saya Alik ni tak mungkin kot. Mungkin belah ni ada di tepi masjid. Harga dia tak cerita pula kat sini, tapi cuma promosi susu kambing Tahur, diperkayakan dengan kurma dan kacang elmong. Dia panggil apa dalam bahasa Melayu kita? Badam ke? Kacang badam? Elmen nut, kacang badam. Okey, susu kambing ni bagus dah untuk kesihatan tuan-tuan. Bagus untuk kesihatan. Kadang-kadang satu benda lah, hak ni Nabi dulu minum susu kambing, bagus. Sahabat minum susu kambing, bagus. Tak ada apa-apa pun. Kita hari ni susu kambing tu satu hal, diperkaya. Kalimah diperkaya tu bagi kuat sikit. Dengan elmen nut ke tak kaya-kaya juga. Walaupun dah diperkaya dah kan susu kambing dah. Lepas tu diperkaya dengan kurma, tak kaya-kaya juga. Jadi lingkup pun ada. Bukan, nanti kata, oh ustaz aku suruh umum susu aku saja, dia pergi cerita lagu tu, menyebabkan orang tak beli. Dah nak abadnya benda ni benda sunnah. Tapi kita hari ni diperkaya macam-macam pun, yang sebenarnya duduk di mana? Duduk di sini. Anda dengan Allah, anda dengan kalam dia tadi. Hari ni sebagai apa kita kata? Reserve, tambahan untuk fizikal dan untuk jasmani kita. Sebab itulah kita sebut dulu orang nak buat bank Islam tak jadi masalah. Anda sokong ke tak sokong? Orang buat bank Islam, sokong. Orang buat produk Islam, sokong. Cuma apa kadang-kadang kita sebut, orang nak lari daripada riba. Contoh dia beli kereta baru kan. Kereta baru, lama tak jumpa, kita tegur. Oh Pak Cik Din, beli kereta baru. Beli kereta baru. Buat bank loan mana? Loan bank mana? Hang tengok orang lah. Cash, mana ada beli riba-riba ni? Action. Faham tak? Beli riba tak mau, loan bank tak mau. Berapa cash? 60,000. Hak tu tak jadi masalah, riba. Hak jadi masalah bila Pak Cik Din keluar kereta. Baju okey dah, seluar pendek. Beli kereta, cash, lari pada riba. Pak Cik Din keluar, singlet, seluar pendek. Faham tak maksud saya? Faham lah tu. Satu. Ataupun produk Islam. Produk Islam tu, kismis ni. Kadang-kadang makan produk bismillah pun tak baca. Produk sunnah ni, makan ni bagus-bagus. Dia makan kau. Hang baca bismillah tadi? Tak ada bismillah dah, sebab produk dah sunnah dah. Produk tu dah sunnah dah. Sama juga makcik pun sama. Tak, makcik sama, beli motor ke tak beli motor, rambut gebang macam singa laut. Tuannya. Jadi bukan hak pertama tu saranan kita. Hak pertama bagus dah, banknya Islam, elak daripada ribanya, makanan sunnah tu bagus dah. Hak nombor dua tu kita nak pentingkan. Faham tak maksud saya? Kadang-kadang orang pentingkan nombor satu, hak batang tubuh dia sendiri pun tak ni lagi. Baik, apapun kita sama-sama meminta pengampunan dan keredaan daripada Allah atas tiap-tiap perkara yang kita ucapkan dan kita perbuatkan serta kita niatkan, tiada lain dan tiada bukan, sama-sama kita nak berkongsi dan sama-sama mendapat manfaat, pelajaran dan ibrah daripadanya. Apapun sebagai yang terakhir, ini pertemuan kali pertama. Jadi kalau hak ilmu tu ilmulah, hak jenis berjenaka, berseluruh, bergurau boleh diterima ke orang pelih? Maksudnya kalimah bergurau diguna pakai. Kalau orang Kelantan bergurau lah.
bukan bergurau jenis cuik sentuh ni tak, ni berseluruh lah kan, berseluruh berjenaka boleh diterima. Hak berseluruh jenaka tu tolak tepi lah kalau tuan-tuan jenis tak minat bahagian tu. Cuma kita sebenarnya nak bagi hidupkan suasana. Sebab bila orang tengok Ustaz ni dari YouTube, biasa lagu mana? Oh jenis serius, fakta apa ni, orang ingat lagu tu juga, jadi tak maulah jenis orang dengar kita bagilah cerita Arnab sang kacir sekali-sekala tak, nak bagi buka minda, nak bagi perkenal, nak bagi ramah, nak bagi mesra dulu. Apa pun lepas ni rujuklah dengan Ustaz Yusaini, insya-Allah mudah-mudahan hasrat beliau untuk pertemuan kita kali yang kedua pada tarikh 21 hari bulan April bulan 4, insya-Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengundur diri, angkat tangan 10 jari, mohon maaf sekiranya ada kesilapan pada tutur kata, kesilapan pada perbuatan terhadap tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena, semua datang daripada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر. Demikianlah para jamaah sekalian, perkongsian yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan pada kita oleh Al-Fadhil Ustaz Auni Muhammad. Kita mengucapkan banyak terima kasih pada Ustaz dan kita doakan Ustaz dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kekuatan, kesihatan zahir batin untuk terus berdakwah, memimpin umat menuju Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pengumuman ringkas. Yang pertama, jualan susu kambing tadi 1 kotak RM39 ada di pintu utama masuk masjid. Yang kedua, kita masih buka peluang untuk infak anak-anak matin yang nak sambung pengajian ke Yaman pada 9 Mac. Ada 1 kotak di tengah-tengah masjid tu, tuan-tuan boleh masukkan ke dalam tu lah. Kalau nak bagi zakat boleh jumpa saya. Yang ketiga, petang ni ada kuliah khas muslimat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Al-Yamani, kitab pedoman solat berjamaah, mula lepas asar di Dewan Talaqi di belakang. Yang keempat, malam ni ada kuliah maghrib istimewa khas daripada dibawa dari